kenapa saya simpan emas? Simple je. Okey, tapi huraian ni banyaklah. Okey, nombor 1. Emas, ia kalis inflasi. Maksudnya kalau katakan anda simpan 1 dinar pada hari ini dengan anggaran nilai harganya sekarang RM1,100 dan anda simpan katakanlah 5 tahun akan datang. Jadi dinar masih 1 dinar iaitu 4.25 gram dan mungkin pada waktu tu harga dinar mungkin dah menjadi RM1,500. Tetapi kalau anda simpan cash RM1,100 pada hari ini dan anda gunakan 5 tahun akan datang, memang duit RM1,100 tu memang ada. Cuma barang yang anda nak beli pada hari ini, contoh yang paling mudah yang banyak orang perkatakan dinar dengan 1 ekor kambing, mungkin kena top up. Mungkin jadi RM1,500. Tetapi dinar tadi kan harganya dah jadi RM1,500, so maksudnya dia kalis inflasi. Okey, dinar ni dan emas ni juga kalau kita tanyalah dengan semua orang suka dan amat sinonim atau rapat dengan manusia. Ini memang dalam Al-Quran pun menyebutkan memang sesungguhnya manusia itu memang suka dan tertarik dengan emas dan perak. Jadi boleh rujuklah dalam Al-Quran. Okey, lagi satu, lagi sebab kenapa saya simpan emas ialah ia menampal kebocoran wang saya. Sebagai contoh, katakanlah hari ini ialah 15 hari bulan, esok hari Malaysia. Jadi kita dapati memang banyaklah di tawaran-tawaran sale, berjualan murah dan sebagainya. Jadi sekiranya kita dapat aja wang, gaji ataupun daripada mana-mana pendapatan, dapat aja duit tu simpan dalam bentuk emas, maka kita dah tak ada duit untuk berbelanja di tempat lain. So berbelanja di emas memang kata duit kita habis juga. Betul. Tetapi nilai duit anda telah diserap atau disimpan dalam bentuk emas. Kalau anda beli barangan pada hari ini, harganya akan turun dan barang mungkin akan rosak. Jadi actually kalau barang-barang yang mungkin anda kurang perlu tapi anda saja nak beli mungkin sebagai murah dan sebagainya. Okey, lagi kenapa saya simpan emas? Sebab ia membantu saya menyemai sikap menabung. Okey, jadi kalau anda ingat zaman kita sekolah dulu, kita ada tabung buluh, kita ada tabung kucing, macam-macam bentuk lah. Jadi kita memang habitnya balik sekolah atau sebelum pergi sekolah, kita akan simpan sebahagian duit kita. Namun waktu lepas kita bekerja ni, ia agak sukar untuk dilaksanakan walaupun kita ada tabung tapi kita tak sempat nak masuk. Jadi dengan hanya ada emas, tabung simpanan emas, jadi ia akan menyuburkan kembali kita punya sikap suka menabung seperti zaman dulu. Okey, emas juga mengelakkan kita jadi miskin. Macam mana tu? Macam saya kata tadi, dengan duit yang anda ada sekarang, sebagai contoh, katakanlah anda dah ada menyimpan backup kewangan lebih daripada 3 bulan. Jadi 3 bulan tu mungkin anda boleh masuk dalam bentuk ASP atau tabung haji. So jadi lagi lebihan tu anda simpan dalam bentuk emas supaya anda tidak jatuh miskin. Sebab apa? Apa-apa berlaku pada anda, emas yang anda simpan tu tadi, anda boleh jual atau pajakkan semula. Sekiranya anda simpan saja di mana-mana, mungkin berlaku kehilangan, mungkin juga berlaku macam-macam keadaan lah, duit rosak, kena naik dan sebagainya. Jadi ia membantu mengelakkan kita menjadi miskin. Okay? Dan emas juga membantu kita mengelak kekayaan kita dirompak. Macam mana pula kekayaan kita dirompak? Emas boleh tolong. Okey, macam saya kata tadi, duit yang kita ada, bila kita buat dalam bentuk emas, jadi kita punya nilai kekayaan dah di-reserve ataupun dibekukan dalam bentuk emas. Jadi kalau katakan kita biarkan aja duit yang ada simpan dalam akaun simpanan dengan pulangan 1 ke 2% dan inflasinya lebih kuat ke 10%, kita nilai wang kita akan makin turun. Jadi nilai kekayaan kita makin menyusut ataupun dirompak. Okey, kalau anda perasan bagi peniaga wanita yang berada di Pantai Timur, mereka memang suka menyimpan emas daripada pergelangan tangan sampailah ke lengan. Berniaga je, nak tahu maju tak maju, dia punya gelang emas makin banyak. Okey, ada sebab Mereka buat begitu ialah sebagai
menunjukkan bahawa perniagaan mereka makin maju, dan masa sama mereka boleh reserve mereka punya modal pusingan di tangan. Jadi dia rasa lebih selamat dan lebih yakin lah. Jadi kalau kata dia nak pusing balik modal, dia nak gunakan duit segera ataupun modal untuk perniagaan, dia boleh gadaikan atau jual sahaja emas di lengan. Jadi emas merupakan suatu aset yang boleh dibuat modal pusingan di mana ia diterima oleh semua pihak. Dan emas dia tak ada expiry date ataupun tarikh luput. Anda simpanlah bawah bantal ke di mana saja, jangan lupa ia masih boleh digunakan. Buktinya sekiranya anda masih pernah melihat cerita dokumentari, sekiranya mereka menjumpai artifak seperti duit emas masih boleh digunakan pakai hari ini, boleh dijual di mana-mana kedai emas ataupun mana-mana yang menerima emas, yang beli emas, still laku. Tak ada expired walaupun nilai emas, shilling emas tu ribuan tahun. Okey, seterusnya sebab apa saya simpan emas? Emas merupakan suatu aset pelaburan. Kenapa pula? Okey, macam saya kata tadi, nilai emas yang kita pegang hari ini, ianya harganya akan naik dari masa ke masa. Anggaran yang berkuasa dalam 9 ke 10% setiap tahun. Bukan setiap tahun garanti, tetapi anggaranlah secara purata. Ada berlaku susun nilai tapi masih boleh dikawal dan rendah. Jadi kalau kita tengok macam saya pernah share sebelum ni, emas jongkong yang saya beli pada 10 tahun dulu, jadi harganya RM2,200 lebih kurang lah untuk 20 gram. Hari ini emas yang sama saya boleh jual semula dengan harga RM5,000. Jadi ia merupakan aset pelaburan tetapi jangka panjang. Saya ulang jangka panjang bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek saya sesuai emas ni. Okey, yang berikutnya, emas macam yang banyak orang akui, ia mudah cair. Di mana sekiranya anda berlaku apa-apa darurat ataupun keadaan ekonomi yang agak merudum, anda ada emas, anda boleh gunakan emas itu untuk memulakan hidup baru ataupun yang baru di tempat lain. Jadi mudah. Kalau katakan anda simpan duit banyak di bank ataupun akaun mana-mana, jika berlaku apa-apa masalah, akaun anda mungkin bank ataupun tempat anda simpan tu mungkin ditutup ataupun berlaku penutupan sebagainya, ataupun masalah dari sebagai pihak berkuasa. Tetapi bila anda simpan emas tadi, anda boleh bawa emas tu ke mana saja anda suka dan anda boleh memulakan hidup baru ataupun anda berpindah, berhijrah menggunakan emas. Jadi anda boleh cairkan dia dalam bentuk tunai dan jadi anda boleh buat apalah dengan duit tu. Kalau anda gunakan kita punya currency, katakanlah kita pergi ke negara yang memang tidak menerima ringgit Malaysia, so bermasalah. Tetapi kalau anda membawa emas, insya-Allah dengan emas tersebut anda boleh tukar dengan cash dengan mudah. Okey, sebab yang berikutnya ialah emas ialah magnet kekayaan. Kenapa? Okey, kalau anda tengok semalam saya sharekan sejarah, emas dengan wang ringgit ataupun duit kertas amat rapat pada tahun 1971, di mana ia dianggapkan sebagai reserve ataupun nilai emas yang berkadar. Jadi ia maksudnya kalau katakan kita nak katakan emas ni memang dia menarik kekayaan, kalau anda tengoklah lagi contoh yang lain, zaman-zaman dahulu kala, kalau anda tengok dalam harta-harta Firaun dan sebagainya yang berada di piramid, kebanyakan hartanya adalah dalam bentuk emas. Tak buat bentuk lain, bukan dia tak ada logam lain tu. Sebab apa? Emas dengan kekayaan dia sinonim. Kalau anda tengok istana-istana, tempat-tempat orang kaya, dia punya hiasan ataupun barangan di bawah emas memang banyak berbanding dengan barang lain. Jadi dengan kata lain, emas dengan kekayaan amat sinonim dan amat rapat. Kalau kaya je, orang yang ingat logam emas, orang yang tak ingat logam lain. Dan emas tidak boleh dimanipulasi. Okey, apakah maksudnya? Di mana emas ia berdiri dengan sendiri. Ia tidak perlukan diperakui oleh mana-mana badan atau kerajaan. Dia berdiri dengan sendiri, maksudnya dengan emas tadi, dia satu dunia memang berakui nilainya. Anda ingat lagi? Yang emas ini boleh dibawa ke mana-mana dan mana-mana pihak pun akan terima untuk bertukaran barang ataupun dalam bentuk tunai. Jadi ia tidak boleh dimanipulasi oleh mana-mana pihak.
Dan yang paling penting goal especially untuk account gap, ia mampu dimiliki. Okey, sekiranya anda ada matlamat yang besar, contoh dalam 5 tahun lagi anda nak beli rumah yang baru. Okey, untuk membeli sebuah rumah anda perlukan deposit rumah biasanya antara 10 ke 15% bergantung pada kelaikan pembiayaan anda. Jadi untuk melabur satu hartanah memerlukan modal yang besar dan juga memerlukan pembiayaan. Tetapi sekiranya untuk membeli emas, anda tidak perlu membuat pembiayaan. Anda boleh gunakan duit simpanan anda sedikit demi sedikit. Sebagai contoh, melalui account gap, anda hanya menggunakan RM100 untuk menggunakan simpanan emas. Jadi, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Dengan RM100 tadi, anda mampu mengadakan nilai emas lebih kurang dalam 0.3 gram bergantung pada harga semasa. Jadi, kalau katakan anda setiap bulan anda mampu menyimpan RM100, jadi pada hujung tahun anda ada paling tidak, kalau kita kira 0.3 gram kali 12, anda dah ada 3.6 gram. 3.6 gram bersamaan kalau ikut harga semasa lebih kurang dalam 3.6 kali dengan harga 1 gram 265 lebih kurang Jadi pada hujung tahun anda dah ada nilai emas bernilai RM954. Ini kalau harganya tetap macam tu, jangan dia turun naik. Jadi ia lebih mampu dimiliki oleh semua orang dan semua pihak tanpa memerlukan apa-apa kelaikan. Kalau anda nak membuat pinjaman rumah, pastilah anda kena ada gaji yang kukuh, anda kena ada rekod perbankan yang bersih. Jadi tidak semua mampu dan tidak semua mempunyai rekod yang cantik. Tapi dengan simpanan emas, tak kisah anda background apa saja, walaupun anda telah bergerak, anda boleh memiliki emas. Jadi itulah dia sedikit sebab kenapa saya menyimpan emas. Anda pula bagaimana? Adakah anda setuju dengan sebab yang saya nyatakan?